Okey, untuk perumpamaan kita akan buat rujukan daripada buku teks, muka surat. Sekejap saya tengok. Kita akan buat rujukan daripada buku teks muka surat 45. Okey, kita akan buat rujukan daripada buku teks muka surat 45. Okey, kita akan buat rujukan daripada buku teks muka surat 45 Okey, sebelum kita buat rujukan daripada buku teks ni, okey, kita akan belajar dahululah macam mana, apa itu maksud ini seperti katak di bawah tempurung, apa itu maksud seperti lipas kudung, dan juga kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Okey, jadi saya nak mula kelas tapi masih ramai lagi rakan kamu yang belum masuk. Kalau boleh kita tunggu lagi seminit, seminit 2 minit lagi kita tunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk. Mungkin dia ada masalah pagi-pagi ni. Okey, ini adalah tajuk kita untuk hari ini dalam peraturan kelas kita. Okey, kamu boleh bercakap, saya benarkan kamu untuk bersuara, tapi sekiranya perlu saja. Kalau setakat nak on mic untuk dengar suara adik kamu menangis di belakang, saya rasa tak perlu. Kamu hanya boleh bersuara untuk beri jawapan dan untuk respon pertanyaan ataupun soalan daripada saya. Okey, boleh gunakan ruangan chat untuk tanya sebarang soalan ataupun boleh unmute mikrofon jika perlu sahaja. Okey, jadi pengenalan untuk hari ini kita akan mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan sastra, kesantunan bahasa dan juga dalam bahan sastra. Yang kedua, kita akan bercerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun, iaitu kita akan belajar mengenai perumpamaan. Okey, apa yang kita maksudkan dengan perumpamaan? Okey, perumpamaan ialah susunan perkataan perbandingan indah dan ringkas serta mempunyai maksud tersirat. Okey, sekejap Okey, perbandingan indah dan ringkas. Maksudnya dekat situ dia perbandingan dia indah dan juga ringkas serta mempunyai maksud yang tersirat. Maksudnya dia tak terlampau panjang, dia ringkas, dia short saja, dia pendek saja dan dia ada maksud dia. Dan dia juga mesti berkaitan dengan apa yang dia nyatakan dekat situ. Okey, biasanya perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan juga umpama. Perumpamaan biasanya akan digunakan dengan 1, 2, 3, 4, 5 jenis kata ini di hadapan. Sebagai contoh, bagai lipas kudung. Okey, seperti aur dengan tebing. Okey, itu adalah contoh. Okey, kita akan belajar 5 jenis perumpamaan. Yang pertama ialah seperti katak di bawah tempurung. Okey, seperti katak di bawah tempurung. Okey, kejap lagi kita tengok apa tu maksud katak di bawah tempurung. Yang kedua, kita akan belajar seperti lipas kudung. Okey. Tadi yang ketiga kita akan belajar seperti cacing kepanasan. Yang keempat, cikgu tak dengar. Tak dengar ke suara saya? Dengar tak suara saya, Akilah? Dengar. Awak kena buka awak punya speaker kuat sikit ni, siapa arti ni. Okey. Yang keempat seperti melepaskan batuk di tangga.
Dan yang kelima, bagai aur dengan tebing. Kita hari ini belajar 5 perumpamaan berdasarkan petikan teks muka surat 45. Okey. Untuk yang pertama sekali, kita akan belajar seperti katak di bawah tempurung. Apa itu tempurung? Okey. Ini tempurung. Pernah minum air kelapa? Ini adalah tempurung, berasal daripada buah kelapa. Dalam buah kelapa tu ada tempurung, ada isi kelapa, ada tombong, ada air kelapa. Jadi tempurung ni, inilah tempurung. Inilah katak. Apa yang dimasukkan? Seperti katak di bawah tempurung. Okey? Apa yang dimasukkan? Seperti katak di bawah tempurung ialah orang yang kurang berpengetahuan. Okey, contoh ayat dia, Zulaikha seperti katak di bawah tempurung kerana masih tidak tahu menggunakan telefon pintar pada zaman serba maju ini. Nampak tak? Zulaikha ni dia seperti katak di bawah tempurung. Nampak? Sebab dia tak pandai lagi guna telefon pintar pada zaman sekarang ni. Maksudnya dia kurang berpengetahuan. Okey? Boleh faham? Tak apa, nanti kita ulang. Kita akan ulang banyak kali untuk hari ni. Jangan risau. Okey. Perumpamaan yang kedua ialah seperti lipas kudung. Okey. Seperti lipas kudung. Apa yang dimaksudkan dengan lipas kudung? Okey. Seperti lipas kudung. Maksud dia bergerak dalam keadaan berlari ataupun berjalan dengan kadar pantas. Okey. Maksudnya orang tu berjalan dengan sangat cepat ataupun dia macam berlari tapi dia cepat. Okey. Acara larian 100 meter di sekolah dibenangi oleh Bakri dan sememangnya telah diduga sejak awal lagi kerana larian Bakri jika dilihat sama seperti lipas kudung. Jika kamu melihat bagaimana lipas bergerak dalam rumah kamu, lipas akan bergerak dengan sangat cepat. Selain daripada terbang, dia boleh bergerak dengan sangat cepat. Okey. Boleh faham? Saya nak teruskan lagi ni. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan nak tanya? Okey, kita akan teruskan lagi dengan perumpamaan yang ketiga, iaitu seperti cacing kepanasan. Apa yang dimaksudkan dengan cacing kepanasan? Siapa tahu? Adakah cacing tu kita letak dekat api, dia panas? Adakah cacing tu kita letak dalam kuali dia jadi panas ataupun letak dalam oven? Apa yang dimaksud dengan cacing kepanasan? Okey. Cacing kepanasan bermaksud gelisah ataupun tidak tenang dalam sesuatu perkara. Dia tak boleh duduk diam. Cacing kepanasan ni dia tak boleh duduk diam. Dia gelisah saja. Dia tak boleh nak duduk. Contohnya dalam kelas tu ada beberapa orang murid, dia tak boleh duduk. Kalau duduk je dia rasa macam tak lengkap hidup dia. Dia mesti nak diri juga. Adalah. Okey. Amir seperti cacing kepanasan kerana penduduk taman telah mengetahui sifatnya yang suka mencuri. Okey, itu adalah contoh ayat bagi cacing kepanasan. Nampak ni? Mana saya punya mouse ni? Okey. Amir seperti cacing kepanasan. Maksudnya dia gelisah. Dia takut. Ataupun dia rasa risau. Faham? Kerana penduduk taman telah mengetahui sifatnya yang suka mencuri. Bila orang dah tahu perangai dia, dia pun akan rasa tak senang. Dia akan rasa tidak tenteram, dia akan rasa risau. Jadi itulah dimaksudkan dengan seperti cacing kepanasan. Okey? Boleh ingat? Okey, yang keempat. Yang keempat ialah seperti melepaskan batuk di tangga. Apa yang dimaksudkan dengan batuk ialah ini. Bukannya batuk yang kamu sakit tu.
Ramai orang salah faham. Batuk yang dimaksudkan adalah ini. Batuk ini diperbuat daripada tempurung kelapa dan juga pemegang kayu. Apa kegunaan batuk? Kegunaan batuk adalah untuk menggantikan tugas gayung. Sekarang orang pakai gayung kan, nak ambil air daripada bekas pakai gayung. Tapi zaman dahulu tak ada plastik, dia guna tempurung kelapa. Okey, dia guna tempurung kelapa macam ni. Dia potong cantik-cantik, dia tebuk lubang, masukkan batang kayu, boleh cedok air dalam tempayan. Nampak tak? Ini dipanggil sebagai batuk. Bukannya batuk sakit tu. Ramai orang salah faham. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, bermaksud membuat suatu kerja tetapi tidak selesai ataupun melakukan sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh. Okey, contoh Rahim dan Firdaus bagai melepaskan batuk di tangga kerana sering membuat kerja dengan tidak bersungguh-sungguh. Okey, maksudnya orang ni kalau buat kerja tak habis. Contohnya dia buat kerja rumah ada 10 soalan, dia buat 9 je, lagi satu dia terlupa ataupun dia tertinggal sebab nak pergi main dekat luar kejap lagi. Itu contoh. Ataupun dia buat kerja rumah saya tapi jawapannya semua salah sebab dia asal siap je tapi dia tak fikir pun jawapan dia betul ataupun salah. Itu adalah perbuatan seperti melepaskan batuk di tangga. Kenapa orang dahulu gunakan perumpamaan melepaskan batuk di tangga? Mari sini saya cerita. Okey, ini adalah contoh cerita dia. Pada zaman dahulu ada tempayan diletakkan di tepi tangga. Nampak macam ni? Air dicedok dengan menggunakan batuk untuk membasuh kaki. Kenapa nak basuh kaki? Sebab zaman dahulu kita tak ada kasut, tak ada selipar. Orang kaya je boleh pakai kasut dan selipar. Jadi sebelum masuk ke rumah ataupun sebelum naik ke tangga nak masuk ke rumah, biasanya orang dahulu akan basuh kaki dekat luar rumah macam ni. Dia letak batu macam ni, letak tempayan, letak batuk untuk cuci kaki dan masuk ke rumah. Selepas membasuh kaki, batuk kebiasaannya akan diletakkan di atas tempayan semula macam ni supaya mudah untuk digunakan. Kenapa orang dahulu guna seperti melepaskan batuk di tangga? Contohnya, dia nak masuk ke rumah, dia dah cuci kaki, dia dah naik sampai atas, dia terlupa nak letakkan batuk ni dekat atas di balik. Jadi dia pun campak masuk ke dalam tempayan atau campak keluar. Bila campak saja, apa yang akan terjadi ialah batuk ni mungkin boleh rosak ataupun pecah. Jadi dah tak boleh guna lagi dah untuk cedok air. Faham tak? Ataupun dia campak batuk ni masuk ke dalam tempayan yang ada air tetapi tak pecah. Dia akan menyukarkan dia untuk ambil batuk tu dekat dasar tempayan. Dia dah tenggelam. Dah kotor air dalam tempayan tu. Betul tak? Itulah yang kita masukkan seperti melepaskan batuk di tangga. Buat perbuatan yang sia-sia dan menyusahkan. Ataupun buat perkara tu yang tak habis buat. Dia buat separuh jalan saja. Itu yang kita masukkan dengan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey. Jadi seterusnya yang terakhir sekali, perumpamaan yang terakhir sekali ialah bagai aur dengan tebing. Apa itu aur? Siapa tahu apa itu aur? Siapa nak bagi tahu saya apa itu aur ni? Siapa boleh bagi jawapan? Boleh buka mic. Buka mic untuk jawab apa itu aur. Tebing. Tebing. Aur. Bukan, tebing dah sini. Aur ni apa? Aur tu macam Aur tu apa? angin. Bukan. Siapa tahu aur tu apa? Aur ni apa? Tak tahu lagi? Mula. Okey, kita tengok.
Apa yang dimaksudkan dengan aur? Aur ini adalah buluh. Okey. Aur ini adalah buluh. Kenapa dia jadi perumpamaan bagai aur dengan tebing? Okey, kejap lagi kita tengok. Bermaksud sikap tolong menolong dan suka membantu orang. Dalam erti kata lain kita panggil sebagai bekerjasama. Okey. Contoh ayat, kita hendaklah bekerjasama bagi aur dengan tebing untuk menangani gejala sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Maksudnya dekat sini, apa ni? Mana cikgu punya pointer ni? Sini, sekejap, dia lain. Okey, kat sini. Okey, dalam bekerjasama bagai aur dengan tebing. Bekerjasama patutnya tak boleh letak kat sini lagi. Okey. Kita tengok. Apa yang dia masukkan dengan aur dengan tebing? Okey, kalau kamu lihat gambar ini adalah pohon buluh. Ini tebing sungai. Okey, dan ini adalah sungai. Okey. Ini adalah aur, ini adalah tebing, dan ini adalah sungai. Kenapa bagai aur dengan tebing? Kenapa kena diorang dulu panggil sebagai bagai aur dengan tebing? Okey, sebab sekiranya aur ini tak ada, maka tebing ini akan musnah ataupun runtuh akibat hakisan air sungai. Dalam aur ini, Tebing. tebing ni yang tanah tepi sungai tu. Faham tak? Kalau tak ada pokok aur ni, akar pokok aur ni tak akan mencengkam tebing, jadi air sungai ni boleh menghakis dan merosakkan tebing. Faham tak? Akar pokok aur ni, akar pokok buluh ni lah yang tolong tebing ni supaya dia tak runtuh, dia cengkam. Faham tak? Kalau tak ada akar pokok aur ni, bila air sungai datang dalam keadaan deras, tebing boleh runtuh. Jadi sebab itulah orang dahulu guna perkataan ataupun perumpamaan bagai aur dengan tebing, saling tolong menolong. Kalau tak ada tebing, pokok aur pun tak ada. Kalau tak ada aur, tebing boleh musnah. Sebab tu dia saling memerlukan. Faham Tak ada tebing, aur tak boleh hidup. Tak ada aur, tebing boleh musnah. Itu kena ingat. Okey, sebab dia saling memerlukan. Okey. Sekarang kita dah belajar 5 perumpamaan. Kita akan cuba ulang semula. Okey? Boleh Kita akan cuba ulang semula dan saya akan tanya seorang demi seorang apa yang kita dah belajar lepas ni. Okey, kita akan lihat. Kita akan cuba imbas kembali. Belum lagi. Okey, jom imbas kembali. Okey? Perumpamaan yang pertama. Sarannya. Ada sarannya kat situ tadi saya nampak. Sarannya apa maksud seperti katak di bawah tempurung? Ada tak sarannya tadi? Ada. Apa seperti katak di bawah tempurung? Sarannya? Apa yang dimaksudkan seperti katak di bawah tempurung? Boleh ingat tak? Tak boleh ingat? Okey Akila, cuba bantu sarannya. Kurang pengetahuan. Ya, betul seperti katak di bawah tempurung ini bermaksud orang yang kurang berpengetahuan. Okey, terima kasih Akila. Okey, perumpamaan yang kedua seperti lipas tudung. Nur Elina Damia, apa maksud dia? Buka mic. Awak tutup kamera buat apa? Apa maksud dia Nur Elina Damia? Tak dengar suara? Siapa Arti ni? Arti siapa ni?
Siapa nak tolong Dorun Erina Damia? Sofia, apa yang dimasukkan seperti lipas kudung? Sofia pun dah tak ada. Ya, Jadrina. Bergerak dengan pantas. Ya, terima kasih Jadrina. Maksud seperti lipas kudung ialah bergerak dengan pantas ataupun bergerak dalam keadaan cepat seperti berlari. Okey. Yang ketiga, seperti cacing kepanasan. Siapa nak jawab ni? Ni Kasih, mana tak Kasih ada kat situ kan? Seperti cacing kepanasan. Apa maksud dia? Buka mic Kasih. Cacing risau. Apa dia? Apa maksud dia tadi Kasih? Tak tahu. Iza nak tolong dia? Okey, tolong Iza. Apa maksud dia? Tidak Apa? tenang. Ya, tidak tenang ataupun gelisah. Okey, terima kasih. Oh, arti tadi kanista. Okey, tak apa. Okey, sekarang giliran kanista pula. Apa yang dimasukkan seperti melepaskan batuk di tangga kanista? Silakan kanista buka mic. Ada tak kanista kat situ? Tak ada mic nak cakap. Nur Afika? Adina Aimi? Apa yang dimasukkan dengan seperti melepaskan batuk di tangga? Ada tak Adina Aimi kat situ? Tak ada. Sofia? Tak tahu. Takkan orang yang sama je. Bila sini apa yang dimasukkan seperti melepaskan batuk di tangga? Ada tak bila sini kat situ? Nur Farah Sofia. Tahu tak apa maksud dia? Tak dengar, kena buka mic kepada Sofia. Apa maksudnya Nur Farah Sofia? Melepaskan Boleh? Okey, Adina Aimi apa maksud dia? Tak tahu, siapa nak tolong dia? Okey, silakan Akila. membuat sesuatu kerja dengan tidak bersungguh-sungguh. Ya, itulah maksud dia. Membuat sesuatu kerja dengan tidak bersungguh-sungguh ataupun membuat sesuatu perkara dengan sia-sia. Maksudnya benda tu kalau buat dia jadi macam sia-sia, tak guna pun kalau awak buat macam tu. Okey. Yang kelima. Bagai aur dengan tebing. Siapa nak tolong jawab ni? Bagai aur dengan tebing. Senang je ni. Siapa nak tolong jawab? Sikap tolong menolong. Ya, Jadrina, terima kasih. Sikap tolong menolong ataupun dalam perkataan pendeknya kita panggil sebagai bekerjasama. Okey. Okey Boleh Okey. Dah sabar. Kita nak main satu kuis. Saya akan bagi link dekat dalam Google Meet ni. Sekejap saya akan bagi link dalam Google Meet ni. Saya akan bagi link quizzes. Kamu terus buat dalam ni juga. Okey. Sekejap. Saya punya quiz kat dalam ni.
Saya akan bagi link. Kita akan buat sama-sama. Kalau buat sama-sama ni, kamu dapat belajar. Okey. Sekejap So, awak boleh tengok link dalam ruangan chat. Okey. Dekat ruangan chat tu saya dah masukkan link. Boleh tekan situ dan boleh terus masukkan nama dan main macam biasa. Cuba tengok dekat ruangan chat tu ada link dia. Jumpa tak link dia? Jumpa. Dia dekat ruangan chat, sekejap di sini. Ruangan chat tu tengok. Tekan link tu, boleh masukkan nama dan boleh main macam biasa, cepat. Cuba cari dekat ruangan chat tu. Sofia, Edina jumpa tak? Yang mana? Dekat ruangan chat. Saya hantar dekat chat ni, dekat bagian mesej tu. Tu Izzah dah Ya, masuk. cikgu. Akilah dah masuk. Saranya pun dah masuk. Oh, ramai dah masuk dah. Dania pun dah ada. Ada kasih dekat ruangan chat. Semua orang nak masuk dah kasih? Cikgu, saya tak ada. Ada, tekan dekat ruangan chat tu je. Saya public ke ni, sepatutnya boleh masuk. Sepatutnya ada 14 orang pemain dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 8. Ada lagi beberapa orang yang belum masuk. Lagi 3 orang lagi. Sofia dah ada, Dia dah ada, Farah Sofia dah ada, Aimi, Dania, Saranya, Akila, Jarida, Izzah. Siapa lagi yang belum ni? Kasih dah masuk. Lagi 4 orang lagi. Bila sini dah ada lagi 2 orang. Boleh saya mula sekarang Okey, jadi kita akan mulakan sekarang. Okey, soalan yang pertama. Tolong menolong antara satu sama lain. Okey, pilih apa jawapan dia. Okey, lagi. Jadrina perlu jawab. Kasih Abila Shini dengan dia. Apa perumpamaan bagi tolong menolong antara satu sama lain? Ada clue dia, gambar buka bulu dengan teping tadi tu. Seorang lagi. Jadrina. Okey, masa pun tamat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan
bagai aur dengan tebing. Kita tengok sekejap lagi. Okey, Akila jawab betul. Okey. Maksud dia adalah ni, bagai aur dengan tebing. Nampak ni, tolong menolong antara satu sama lain. Nampak ni, pokok buluh. Kan saya dah bagi clue tadi, pokok buluh. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Rumah yang ni menjadi bersih dan kemas dalam masa setengah jam saja kerana ibunya membuat kerja dengan ada banyak pilihan jawapan. Ada 4 pilihan jawapan. Okey, lagi 2 orang lagi. Dengan Jadrina dengan Nur Farah Sofia belum jawab lagi. Okey, masa menjawab pun telah habis. Kita tengok. Okey, dekat sini. Okay, kita tengok. Jawapan dia adalah bagai lipas kudung sebab dia buat kerja setengah jam je. Maksudnya cepat. Saya tak ada ajar pun bagi telur di hujung tanduk ni. Saya pun tak ada ajar dia bagi itik pulang petang. Soalan ni semua berkaitan dengan perumpamaan yang saya ajar tadi. Ada 5 je tadi. Okey, soalan seterusnya. Apa maksud bagai lipas kudung? Cepat. Apa yang dimaksudkan dengan bagai lipas kudung? Ada 2 je jawapan. Satu kerja dengan lambat ataupun satu kerja dengan pantas. Cepat. Okey, kita tengok dekat sini leaderboard dia. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Jawapan dia adalah melakukan sesuatu kerja dengan pantas. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Bagai katak di bawah tempurung, apa maksud dia? Ada lagi? Nak bagi jawapan? Ada 2 je pilihan jawapan. Orang yang cetek pengetahuan ataupun orang yang banyak pengetahuannya. Okey, kita tengok kejap lagi jawapan dia apa. Tinggal lagi beberapa saat. Okey, jawapan dia adalah orang yang cetek pengetahuannya. Nampak dekat sini. Okey. Okey, soalan seterusnya.
Penduduk Taman Indah selalu bekerjasama dalam melakukan sesuatu kerja. Apa perumpamaan yang sesuai untuk kita letak kat sini? Ada 4 pilihan jawapan. Okey, kita akan tengok sekejap lagi jawapan dia apa. Okey, maksud dia adalah bagai aur dengan tebing. Sebab dekat sini ada perkataan bekerjasama. Okey. Sebab ada perkataan bekerjasama dan saya dah beritahu tadi. Maksud dia tadi ialah melakukan sesuatu perkara dengan bekerjasama ataupun saling tolong menolong. Okey, soalan seterusnya. Encik Peter tidak mengetahui cara-cara menggunakan komputer. Dia dikatakan seperti apa? Ada 4 pilihan jawapan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, apa yang dimasukkan dengan perbuatan Cik Peter? Jawapan dia adalah bagai katak di bawah tempurung sebab dia tak tahu nak guna komputer. Maksudnya dia kurang ilmu pengetahuan ataupun dia tak nak terima pembaharuan. Sekarang ni zaman semua zaman moden, jadi sepatutnya orang semua tahu nak guna komputer walaupun sedikit. Jadi Cik Peter ni di bagai katak di bawah tempurung. Okey, kita tengok lagi. Soalan seterusnya. Kami sekeluarga bekerjasama untuk membersihkan rumah. Apa jawapan dia? Ada 4 pilihan jawapan. Okey, semua dah habis jawab Ni kau lama tadi kan. Okey, masa pun telah habis. Kita tengok apakah jawapan dia tadi. Okey, ada peningkatan untuk Aimin dan Dania. Jawapan dia adalah bagai aur dengan tebing sebab dia buat kerja sama-sama. Kan ada bekerja sama ni. Okey, saya tak ajar pun bagai isi dengan kuku ni. Saya tak ajar pun. Saya tak pernah ajar ni bagai isi dengan kuku ni. Belum lagi. Nanti kita belajar. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Soalan seterusnya.
Bagai melepaskan batuk di tangga. Apa maksud dia? Okey, masa menjawab telah pun habis. Kita tengok ada tak peningkatan? Oh, dia sudah naik ke atas. Okey, tahniah dia. Okey, maksud dia ialah melakukan perkara dengan tidak bersungguh-sungguh. Okey. Awak mungkin keliru ni. Okey, seterusnya kita lihat di sini ada perkataan bekerjasama. Saya dah bagi clue tu, ada perkataan bekerjasama. Kita ulang-ulang je perumpamaan ni, 5 perumpamaan tu ulang-ulang je dalam ni. Sampai kamu faham. Lagi 3 orang ni, siapa ni? Akila. Ada 3 pilihan jawapan. Ada 3 pilihan jawapan. Pak ni gambar orang gotong royong. Akila belum jawab lagi ke tu? Okey, masa menjawab telah pun tamat. Kita tengok ada peningkatan tak? Okey, Aimi dengan Izan naik ke atas sikit. Okey, bagus. Okey, semua jawab betul. Bagai aur dengan tebing. Kenapa ada orang naik atas cepat? Kenapa ada orang naik bawah? Ada orang tak naik? Mungkin dia mempengaruhi kamu punya kecepatan untuk tekan jawapan dengan betul tu. Kalau jawapan kamu betul tapi kamu tekan lambat, mungkin susah nak naik ke atas. Nabila gelisah. Kerana apa? Bila talian internetnya, rumahnya terputus. Apa saya dah sebut tadi, clue di sini, gelisah. Ada 4 pilihan jawapan. Siapa lagi yang belum jawab? Kasih. Okey. Seterusnya kita tengok. Oh, tak ada perubahan. Skip tadi kerja sekolah Jerry tidak siap kerana dia bersikap apa? Ada 4 pilihan jawapan.
Kasih, belum jawab lagi? Okey, kasih dah jawab. Okey. Seterusnya kita tengok ada peningkatan tak dalam graf. Okey, dia semakin naik ke atas. Bagus. Okey, jawapan dia adalah seperti melepaskan batuk di tangga. Kan saya dah ajar. Dia buat kerja tidak bersungguh-sungguh ataupun buat kerja yang sia-sia. Okey, seterusnya. Penduduk kampung bergotong royong. Bila bergotong royong, apa yang akan berlaku dekat situ? Cepat. Bila bergotong royong ni apa maksud dia? Okey, semua dah jawab. Tak ada perubahan. Jawapan dia adalah bagai aur dengan tebing. Bila bergotong royong, makanya akan berlakulah satu perbuatan dipanggil sebagai bekerjasama. Jadi semua orang jawab bagai aur dengan tebing. Okey, tanya semua. Seterusnya. Irfan berlari dengan pantas. Saya dah sebut tadi perbuatan berlari pantas atau berjalan pantas, apa dia? Ada 4 pilihan jawapan. Lagi 2 orang belum jawab, lagi seorang lagi. Okey, semua dah jawab. Macam itulah, dah bagus sikit. Cepat sikit habis, tak sampai seminit semua dah habis jawab. Okey, tengok ada perubahan tak? Oh, tak ada perubahan. Dah faham dah tu. Kita tengok. Okey, semua sekali jawab seperti lipas kudung. Okey, bagus. Seterusnya. Brandon sentiasa melayani internet untuk menambah ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti apa? Dia selalu update dia punya ilmu dekat internet. Dia tak nak ketinggalan. Apa maksud dia? Orang lagi. Ada 4 pilihan jawapan. Terima kasih dengan Nur Farasifia. Cepat, tak banyak lagi masa yang ada. Okey. Tengok ada perubahan tak? Oh, ada. Okey, lagi. Dan dia semakin bagus. Okey. Dekat situ, jawapan yang betul adalah seperti kata di bawah tempurung. Dia sentiasa tambah ilmu pengetahuan dia supaya dia tidak ketinggalan ataupun dia tak nak jadi orang yang kurang berpengetahuan. Kalau lipas kudung ni, dia bergerak dengan pantas. Kalau seperti menari dalam kabut ataupun ni bukan, saya tak ajar. Lepaskan batuk di tangga adalah perbuatan yang sia-sia pun tak ada kaitan dengan penyataan ayat saya di atas. Jadi yang paling tepat adalah seperti kata di bawah tempurung. Okey, soalan seterusnya. Ada
perkataan saling bantu membantu tu. Dia samalah macam bekerjasama. Apa perumpamaan sesuai untuk perkataan membantu ni? Dia dah ajar tadi. Buat lagi 2 orang. Kasih dengan Farah Sofia. Ada 4 pilihan jawapan. Orang lagi Farah Sofia. Okey, masa pun telah tamat. Okey. Jawapan yang paling tepat sekali adalah bagai au dengan tebing. Okey, jawapan yang paling tepat sekali adalah bagai au dengan tebing. Soalan seterusnya. Ali sukar duduk diam semasa guru sedang mengajar di hadapan. Apa itu perumpamaan sesuar? Dia tak boleh duduk diam. Sukar duduk diam, maksudnya tak boleh duduk diam. Itu perumpamaan sesuai. Ada 4 pilihan jawapan. Orang 8 orang. Terima kasih Farah Sofia dengan Adila Shini. Okey, tengok. Oh, Dania semakin di atas. Bagus. Okey, jawapan saya paling tepat adalah seperti cacing kepanasan sebab dia tak boleh duduk diam. Okey. Oh, bagi atas Dania. Soalan seterusnya. Jiran-jiran Encik Morgan bertindak pantas. Apa dia? Bertindak pantas maksudnya cepat. Dia cepat respon. Apa maksud dia? Ada 2 orang lagi. Masih tak banyak. Okey, masih berlaku tamat. Okey, semua orang jawab bagai lipas teduh. Okey, baguslah. Nampaknya saya rasa semua dah boleh faham. Okey, lagi 2 soalan kita akan habiskan Penduduk kampung Muibah selalu bekerjasama dalam melakukan sesuatu kerja. Apa dia bekerjasama?
tak tu? Okey. Tengok yang tadi. Masa berlapun taman. Tengok ada perubahan tak? Perubahan. Jawapan dia adalah bagai aus dengan tebing. Okey, maksudnya semua dah boleh faham dah lah Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 19. Rumah ini menjadi bersih dan kemar dalam masa setengah jam. Macam ulang balik je ni. Terima kasih. Terima kasih dengan para Sofia. Okey, masa menjawab adalah pertama. Okey, bagus. Semua orang jawab pakai lipas dulu. Okey, soalan yang terakhir sekali. Soalan yang terakhir sekali. Seperti katak di bawah tempurung bermaksud apa? Jawapan dia ialah lagi caranya di atas. Jawapan dia adalah orang yang terhad pengetahuannya atau pengalamannya. Okey, sekarang ni kita nak kelas lagi. Okey, tahniah kepada Saranya, Dania dan juga Nur Sufiyadina. Okey, kita tengoklah pelajaran markah tadi. Dan kita akan sambung kita punya pelajaran dengan buku teks. Buku teks, ke buku teks surat 45. Cikgu tak dengar. Okey, buku teks ke surat 45. Kita dengar suara saya? Tak. Okey. Siapa yang tak dengar tu? Kanista. Cikgu tak Okey. dengar. Tak dengar ke? Tak. Tak dengar. Suara cikgu tak dengar. Okey, dengar suara saya? Dengar? Okey, sekarang kita akan teruskan kelas kita.
Muka surat 45 buku teks jilid 1. Okey, tadi kamu dah belajar. Kamu dah belajar mengenai 5 jenis perumpamaan. 5 jenis perumpamaan. Selepas saya ajar dan terangkan, kamu semua dah main quizzes. Dan saya rasa ramai yang dah mula faham. Jadi kita boleh teruskan aktiviti kita dengan membaca. Okey, saya nakkan kamu bersedia, dah sedia semua? Okey. Jadi dalam buku teks ni, peringkat yang pertama dia dah lengkap semua. Dah lengkap dengan dia punya perkataan. Tapi peringkat kedua, peringkat ketiga dan peringkat keempat ayatnya tidak lengkap. Ayatnya tidak lengkap. Jadi kita akan baca peringkat yang pertama dahulu. Saya minta Jadrina baca peringkat daripada Nabila sampai ilmu pengetahuan. Silakan. Nabila sentiasa melalui internet untuk menampakkan ilmu Pengetahuan. Okey, terima kasih Jadrina. Ya, silakan Iza daripada sini sampai sini. Ke mic. Daripada dia sampai tempurung. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Okey, terima kasih Iza. Nur Erina Damia, boleh tak kamu bacakan daripada semasa sampai berbahaya? Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Okey, terima kasih Nur Erina Damia. Okey, Dia Jayesh baca daripada pokok sampailah tanaman hiasan. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, terima kasih Dia. Okey, sekarang ini peringkat yang kedua tidak lengkap. Nabila ada pantas, ada seperti lipas kudung. Saya nak minta Sofia Irdina. Sofia Irdina, apa yang patut kamu lakukan untuk lengkapkan ayat yang saya gariskan? Nabila pantas seperti lipas kudung. Apa yang kamu patut tambah dekat situ supaya ayat itu jadi lengkap? Nabila pantas seperti lipas kudung. Tiba-tiba je pantas. Sebelum pantas tu dia buat apa? Nabila bergerak pantas. Lagi? Ke bilik guru. Tak ada cerita pasal guru dekat situ. Okey, tak apa. Aimi, silakan. Nabila sangat pantas seperti lipas kudung. Okey, hampir tepat. Akila, saya nak dengar Akila punya cadangan. Nabila berlari pantas ke bilik seperti lipas kudung. Hampir tepat. Ya, Nur Elina Damia nak bagi cadangan. Nur Elina Damia nak bagi cadangan. Tak ada. Aimi, silakan. Silakan Aimi. Nak bagi cadangan. Siapa lagi nak bagi cadangan
untuk ini? Iza nak bagi cadangan untuk lengkapkan ayat tu? Cikgu nak. Okey, silakan. Nabila berlari dengan pantas seperti lipas tudung. Okey. Okey, terima kasih atas respon kamu semua. Hampir tepat, tapi kamu tengok Nabila ni berlari pantas ke arah siapa? Kamu tengok gambar. Nabila berlari pantas ke arah ibunya seperti lipas kudung. Okey. Boleh tulis dekat mana-mana. Lepas ni kamu padam. Nabila berlari pantas ke arah ibunya seperti lipas kudung. Sekejap, macam mana cikgu nak tulis ni? Sekejap Nabila. Sekejap. Nabila berlari pantas ke arah ibunya seperti lipas kudung. Sekejap lagi kamu kena salin. Siapa tak salin rugi. Cikgu, Nabila berlari pantas ke ibunya. Ke arah ibunya lebih tepat. Okey, dah. Boleh kita sambung ke perkataan yang seterusnya. Tak apa, kamu tulis je dalam buku teks dulu. Nanti kamu padam balik. Tulis pakai pensel. Janji kamu padam balik. Sebab tahun depan tu orang lain nak guna pula. Okey, dah. Kita nak bincang ke ayat seterusnya ni. Kenapa gelap? Aduh, kejap. Kasih kata kenapa gelap. Sekejap, Okey, nampak tak kasih? Semua orang nampak, Okey. Dah, untuk ayat yang seterusnya. Okey. Ayat yang seterusnya. Sekejap. Apa yang patut kita tambah daripada sini sampai sini? Apa yang kita patut buat untuk jadikan ayat tu jadi lengkap? Ya, Sofia Aidina. Ibu Nabila gelisah kerana Nabila bercakap seperti cacing kepanasan. Belum lagi, belum. Ini yang saya highlight kan ni. Ini. Daripada sini sampai duit-duit ni. Apa yang kita patut buat? Duit yang ibunya tidak menyangka dan menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, salah tu. Okey, siapa lagi? Aimi, nak bagi cadangan daripada memberitahu sampai duit-duit je ni. Nabila memberitahu ibunya Tak tahu. Siapa lagi nak bagi cadangan? Iza nak bagi cadangan? Akila? Nak bagi cadangan? Daripada sini sampai sini. Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok Pokok apa?
Ya, siapa-siapa nak bagi cadangan? Sarannya, ada cadangan? Kamu ada idea? Bunda memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit yang ibunya tidak menyangka dan menjejaskan. Panjang sangat tu Sofia. Tadi dah betul dah. Okey, saya bagi jawapan yang betul. Sofia punya jawapan tadi tu dah betul. Cuma dia punya tu panjang sangat. Jadi saya pendekkan Okey, dengar Okey, jawapan yang tepat daripada Sofia tadi ialah Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Cikgu Nabila memberitahunya. Kejap, sudah saya tuliskan. Okey. Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit. Okey. Boleh Harap kamu faham dah. Tak ada tempat nak tulis dah, penuh. Okey. Nanti saya padam balik. Dah habis salin. Okey. Seterusnya, siapa lagi nak bagi cadangan? Siapa lagi nak bagi cadangan untuk Nak. untuk ini sampai sini? Sekejap, salah sekejap. Daripada sini sampai keluarganya. Siapa nak bagi cadangan tadi? Ya nak. Okey, Akilah dulu. Ibunya tidak menyangka bahawa pokok itu menjejaskan keselamatan keluarganya. Lagi sekali Akilah. Ibunya tidak menyangka bahawa pokok itu menjejaskan keselamatan keluarganya. Ya, tepat sekali Akilah. Terima kasih. Okey, jawapan yang paling tepat ialah ibunya tidak menyangka pokok itu menjejaskan keselamatan keluarganya. Cikgu, nak pergi tandas. Pergilah. Okey dah. Saya tak tulis Cikgu, bahawa Ibunya tidak menyangka bahawa pokok itu menjejaskan keselamatan keluarganya. Ingat ibunya ni I ni huruf besar dah. Okey, Dah. Jarina dah sudah? Okey, kita dah siap perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang ketiga. Okey, dia ada Ibu Nabila gelisah. Apa tu? Dia ada ni. Okey, sekarang ini kita cuba siapkan satu ayat dahulu.
Okey, dia boleh jadi satu ayat yang sama. Dia boleh jadi satu ayat yang lengkap. Siapa nak bagi contoh? Boleh guna kata hubung. Siapa nak bantu saya? Siapa nak tolong kawan-kawan yang lain untuk jadikan satu ayat je? Cikgu saya. Ya, Jadina, awak ke? Bukan. Cikgu. Ya, Akilah, silakan. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Lalu memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit. Okey, itu adalah jawapan daripada Akilah. Saya nak dengar jawapan daripada Sofia. Ibu Nabila gelisah kerana kata-kata Nabila itu seperti cacing kemanasan. Lalu Ibu Nabila memanggil suami dan suaminya membuang pokok duit-duit itu. Okey, terima kasih atas awak punya jawapan. Izzah nak bagi cadangan jawapan tak? Tak nak? Tak tahu? Sambung ayat je Izzah. Siapa lagi nak bagi cadangan jawapan? Ada tak? Asyik orang yang sama je kan. Orang yang sama ni saya bagi markah tinggi kan. Tak nak cuba ke? Jadrina tak nak cuba? Okey, jawapan yang paling tepat tadi adalah jawapan Akilah Farzana. Baca lagi sekali Akilah. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan lalu memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit. Ya, terima kasih Akilah. Itu jawapan yang paling tepat. Cuma tambah perkataan. Lalu saja dekat sini. Sekejap Cuma tambah perkataan lalu. Dan juga untuk. Senang aja. Jadi satu ayat yang lengkap. Belakang ni letak tanda nokta. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai full stop. Siap untuk perenggan yang ketiga. Okey? Tolong take note sikit. Nanti kan kita nak buat dalam buku BM2. Dah dapat buku kan? Dah. Tapi buku BM2 tu saya tak sempat habis tanda lagi. Ada yang saya tak tanda lagi. Ada beberapa orang murid saya tak tanda. Cikgu BM apa tadi? PM2. Okey, tak apa. Buat ni dulu, siapkan ni dulu. Okey, perenggan yang terakhir. Siapa nak bagi cadangan jawapan? Perenggan yang terakhir. Ada siapa nak bagi cadangan jawapan? Ada Aimi? Kasih nak bagi cadangan jawapan? Ya, Sofia, silakan. Ibu Nabila dan keluarganya bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga, malah bekerja sama bagai awu dengan tebing. Hampir tepat. Siapa lagi nak tolong betulkan sikit lagi? Ada tak Aimi? Senyum je Aimi tu. Ada tak dia, Dania nak cuba? Tak nak? Jadrina nak cuba? Iza? Ya Aimi, awak angkat tangan. Nak cuba? Tak nak? Okey. Cuba baca lagi sekali ayat Sofia tadi. Sofia, Izina baca tadi ayat awak lagi sekali.
Ibu Nabila dan keluarganya bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga, malah bekerja sama bagai aur dengan tebing. Betulkan yang depan tu saja. Nabila dan keluarganya bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga, malah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Koma tu kat mana? Nabila dan keluarganya bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Di sini koma. Di sini koma. Lepas tu tambah perkataan malah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Lepas tebing tu noktah. Koma kat mana cikgu? Koma dekat belakang tangga ni. Selepas tangga ada perkataan malah. Saya tak muat, saya tulis dekat bawah Okey, siap. Cikgu, boleh tak ditambahkan Nabila dan keluarganya bersungguh-sungguh tetapi bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Kurang sesuai. Okey, dah siap salin? Dah. Okey, jadi tugasan kamu selepas ini, kamu perlu siapkan salin semula ini, tumbuhan berbahaya. Okey, lepas tu salin perenggan yang penuh yang siap dah edit macam ni dalam buku BM2. Okey? Apa yang saya ajar tadi, yang dalam PowerPoint ni tadi, yang ini tak perlu disalin sekejap. Cikgu, saya tak ada BM2. Siapa tak ada BM2 ni? Semua dah bagi. Cikgu, saya tak ada BM2. Yang ini tak payah salin Yang saya ajar ni tadi tak payah salin. Yang ini tak payah salin. Saya akan bagi nota ni dalam Google Classroom. Kamu boleh buka bila-bila masa untuk baca. Okey? Siapa tak ada BM2 ni? Saya. Cuba cek dalam plastik tu. Semua dah bagi. Dalam kelas tak ada buku langsung dah. Kalau tak ada maksudnya dalam beg kamu. Dalam kelas tak ada. Dalam kelas dalam almari kamu sudah tak ada buku langsung. Semua dah kosong. Cikgu. Yang perenggan satu tu kena buat ke? Mestilah kena buat. Salin balik. Yang mana yang dah edit pun betulkan balik. Salin cantik-cantik dalam buku BM2. Tulis tarikh. Ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya kat saya? Tak ada. Cukup tak? Tak ada. Cukup. Kalau tak cukup boleh tambah lagi satu muka surat. Tak boleh. Tak boleh. Okey. So, jadi itulah kelas kita untuk hari ini. Jadi kita akan jumpa esok pukul 8.10 pagi. Awal tu pukul 8 tu. Pukul 8 tu kita akan buat lagi sekali kelas. Dan kita akan jumpa besok pukul 8. Kita akan belajar topik yang lain. Okey? Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk esok. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya? Tak ada apa-apa. Okey.